This call is now being recorded. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita cuba lagi fahamkan soalan ni. Kalau rasa dah okey nak beralih pada tajuk lain, bagi tahu, kita akan tukar tajuk. Tapi kalau awak tengok yang kita buat sekarang ni, taburan kebaran kalian, soalannya umpama soalan bocor dah. Kita dah tahu soalan nak tanya apa dah sebenarnya. Cuma bila katakan Mama Zaid ajar ni, katakan you all dapat exam nanti, cuba jawab yang ini. Okay, sebab dia tak susah. Awak try buat. Dia tak susah sangat. Sama ada nak guna kalkulator ataupun nak guna buku statistik, jadual statistik tu boleh mana-mana. Okey, semalam saya stop dekat, so sekarang ni saya nak masuk yang ni lah kan, 2014 ni. Kalau tak silap saya di sini, saya berhenti dekat sini semalam. Okay, kalau salah betulkan. Okey. So kita tengok soalan nombor 25 tahun 2014. Pattern soalan, sebab itu senior kita boleh skor sebab soalannya antara 1 tahun dengan 1 tahun dia mirip sahaja. Tahun awak ni cabarannya lain sedikit sebab awak ada gadget yang pelik-pelik. Jadi zaman sini tak ada kalkulator pelik, semua ni tak ada. Zaman awak zaman yang okey. Jadi dia mungkin dia mungkinlah dia ingat pelajar yang zaman yang lahir tahun 2005 ni cara berfikirnya lebih ke arah ICT sikit, lebih macam teknologi tu di hujung jari lah sebenarnya. Itu pendapat orang yang ni lah design soalan pelik-pelik ni kan. Tapi kalau saya sebagai pendidik, walaupun awak dilahirkan zaman teknologi canggih ni, minda awak masih lagi macam minda kami masa kanak-kanak dululah. Masa saya umur 17, sama dengan cara awak berfikir sekarang, sama. Jadi, nak tak nak kita kena harun juga sikit lagi dah. Ni dah masuk dah 1 dah. Okey, soalan 25, dia bagi kita graf. Lepas tu dia nak tanya tentang beberapa konsep. Dia bagi nilai min kita adalah mu, nilai sisihan piawai adalah sigma. Dia bagi. Jadi dia bagi ruangan begitu. Dia tanya apakah nilai min. Nilai min adalah nilai yang duduk tengah ni. Itu nilai min. Dia macam nak bagi soalan bocor tapi rupanya pelajar tak faham. Senang je kan? Kosong tak dalam min. Okey, so untuk soalan ni, jawapan nilai min adalah kosong dan nilai sisihan piawai adalah 1. Yang itu memang untuk taburan normal yang kita buat secara standard ataupun piawai, nilai min dia memang kosong, nilai sisihan piawainya memang 1. Yang ini standard. Semua buku statistik menggunakan benda ni lah. Okay. Kemudian sekarang Madam nak cari luas kawasan Belorek. Okay. Luas kawasan Belorek mula-mula. Kalau Madam lorek ke semua sekali ni keluasannya adalah 0.5. Belah sini 0.5, belah sini 0.5. Itu clue yang pertama. Jadi sekarang ni kita ada keluasan semua sekali 0.5. Madam sekarang ni nak buang kawasan warna putih ni. Nak buang kawasan warna putih. Jadi keluasan Belorek ialah, kawasan Belorek ialah separuh daripada kulit siput tu 0.5. Madam kena tolak dengan probability. Z nilai ni adalah 1. Besar dari 1. Kalau pelajar nak guna kalkulator pun boleh. Nak guna buku stat pun boleh. Madam ajar buku stat sebab kita dah try beberapa tahun. Bila kita guna kalkulator, jawapan hujung tu lari.
Madam tak tahu macam mana proses pemarkahan diberi. Okey, Madam buat kat sini. 1. Madam mencari nilai 1 iaitu 1.00. Jadi jawapannya tu dapat di sini 0.1587. Okay, so dapat jawapan tadi iaitu mana tadi? Bersamaan dengan 0.5 tolak dengan 0.1587. Nombor tu Madam ingat tu 1587 tu Madam ingat sebab itu nombor peneroka arwah ayah Mama Z. Nombor Felda dia, saya ingat 1587. Okey, 0.5 tolak dengan 0.1587. Jadi awak dapat jawapannya ialah 0.3413. Okey, saya guna kalkulator di tangan pula, lupa nak tulis kat sini. 0.5 tolak 0.1587. So dapat begitu tekan SD. Jadi dapat jawapan 0.3413. Okey, so sekarang Mama Z dah selesaikan soalan nombor 25. Jalan kerjanya kecil cenonik tu je. Okey, dekat sikit je. So Mama Z buka kepada soalan kepada pelajar. Kalau nak tanya silakan nombor 25 dahulu. Ada persoalan tak di situ? Okey. Okey, ataupun pelajar kat tangan saya tak perasan. Okey, clear Oh, sebab dia tak, okey. Dia lambat sikit dekat handset saya. Okey, saya sambung. Nombor 20, tahun 2014, tapi Madam nak pergi kepada soalan bahagian B kertas 2 ni. Dia tinggi sedikit. Zaman dulu ni kertas 2, mungkin zaman awak ni lain lah. Okay, nanti kita kena buat juga soalan ala-ala SPM ni. Sebelum pelajar balik asrama. Try lah minta dengan cikgu asrama tu nak bawa telefon. Cakap bukan nak buat apa pun, nak study last minute dah. Try pujuk. Mana tahu. Sebab ada setengah MRCM boleh bawa telefon. Kan? Try pujuk untuk pelajar SPM. Kalau boleh dibenarkan. Kita nak buat benda yang positif. Bukan benda yang negatif ni. Bukan nak buat TikTok. Apa nak belajar. Okey. Satu tinjauan dijalankan berkenaan pengakap di sebuah sekolah. Didapati min bilangan pengakap ialah 315. 315 tu bukan bilangan dia, itu min dia. Nilai min ialah 315. Nilai variance, nilai variance dia, saya tak tahu ni selibah awak ke tak. Variance dia ialah 126. Itu diberi oleh soalan. Dan kebarangkalian murid menyertai pengakap ialah P. So sekarang ni soalan macam tak bagi data yang cukup untuk kita rasalah. Okey, ini kalau contohnya benda ni tak ada dalam SPM, dia mudah saja, cuba tengok macam mana cara Mama Z kira. Min sebenarnya ialah N darab P. Min sebenarnya adalah N darab P 315. Varian pula adalah NPQ adalah 126. Sebenarnya dia ada rumus. Min adalah N darab P. Varian adalah N darab P darab Q. Di sini ada NP, di sini ada NP. Jadi tempat yang biru tu Mama Z ganti dengan 315Q sama dengan 126. Q sama dengan 126 bahagi dengan 315. Kita guna kalkulator. Pelajar pun kata, mesti Mama Z ni salah baca soalan ni. Soalan nak P, dia cari Q. Tak apa, relax dulu. 126 per dengan 315.
So kat sini Mama Z dapat 2/5. Q sama dengan 2/5. P adalah pelengkap kepada 2/5. Jadi balance lagi tinggal 3/5. Akhirnya dapat juga nilai P. Iaitu 3/5 ataupun kalau siapa tak selesa 1 tolak answer, katakan tak selesa, awak tekan je SD. Oh, 0.6. P adalah 0.6. So Mama Z dah selesaikan soalan cari nilai P. Okey, kat mana rasa tak okey? Tak faham kat mana? Boleh? Okay, kalau boleh Mama teruskan lagi. Soalan yang kedua dia terus berterus terang lah kat sini. Dia terus terang, dia kata jika ada 8 orang murid, cari kebarangkalian lebih daripada 5. Okey, dia pun berterus terang di sini. X bertabur secara binomial, N dia 8 dan kebarangkaliannya tadi adalah 0.6. Soalan tanya, kebarangkalian X lebih dari 5. Untuk di peringkat SPM, awak memang belajar tanda sama dengan saja. Bila awak masuk peringkat tinggi, nanti ada tanda ketaksamaan. Jadi, lebih besar daripada 5 ni, kalau di peringkat U terus dapat jawapan. Tapi di peringkat SPM kena kira. Tak apa, kita kira. Apakah nombor yang lebih besar dari 5? Nombor itu adalah nombor 6. Nombor itu adalah nombor 7. Nombor itu adalah nombor 8. Okay, Mama Z kena berhenti sebab bilangan orangnya cuma ada 8. Jadi tak bolehlah buat sama dengan 9, sama dengan 10. Tak boleh. So Mama Z kena stop dekat 8. Kemudian untuk peringkat SPM, dia bagi rumus ni kat pelajar. Dia bagi sama dengan 8C6 darab 0.6 kuasa 6 darab 0.4 kuasa 2. Itu baru nombor 6. Sekarang ni Mama Z nak buat nombor 7. Tambah 8C7 darab 0.6 kuasa 7 darab 0.4 kuasa 1. Tambah, okay, 8C8 darab 0.6 kuasa 8 darab 0.4 kuasa 0. Seandainya Mama Z tak nak buat yang ini pun tak apa. Seandainya tak nak, tak apa. Okey, yang ini kita memang kena kira satu-satu saya rasa, ataupun cikgu sekolah kata tak apa, tekan kalkulator terus. Macam mana kat sekolah? Kena Ribah? Kena tulis jawapan ke ataupun kena tulis satu-satu? Okey, katakan nak kira satu-satu. Okey, katakan nak kira satu-satu. Buat macam Mama Z ajar tu, 8. Shift bahagi. Sebab 6 tu nanti kita akan tukar jadi 7. Nanti kita akan tukar jadi 8. So kita biar dia jadi X. Darab 0.6 kuasa X. Okey, darab 0.4 kuasa 8 tolak X. Lepas tu tekan button calculate. Awak masukkan nombor 6 terlebih dahulu. Tekan sama dengan. Awak salin jawapan tu dulu. Okay, jawapan yang warna hitam ni ialah, okay, jawapannya ialah 0.2090. Kita baca dekat kalkulator tu. Okay, kemudian kita tekan button calculate. Tadi nombor 6 ni kita masuk nombor 7 pula. Salin nombor tu. 0.0896 tambah 0.0896.
Dan tekan button calculate, masuk nilai terakhir 8. Sama dengan. So kita dapat 0.0168. Mama Z bunda 0.0168. So kita tambah semua sekali. 0.2090 tambah 0.0896 tambah 0.0168. So jawapannya pecahan tekan SD. Jadi jawapan awak 0.3154. 0.3154. Selesai. Tak perlu kisah tentang masalah algebra, tak perlu sebab kalkulator tolong kira semuanya. Berbanding awak nak tekan shift bahagi tu 3 kali, sekarang Mama Z dah bagi input, tekan sekali saja dan kita suruh kalkulator yang kira. Kalau awak nak nilai 3 pun boleh kan, awak tekan calculate, masukkan 3 terus. Okey. So Mama Z buka kepada soalan. Okey, silakan dulu. Kat mana tak boleh? Kita baru jawab 7A, 1 dan 2. Baru dapat 5 markah. Boleh Madam, Ya. boleh tak Madam ulang yang macam mana jadi 315Q tu? Sebab 3, kosong 1. NT ke? Cuma Madam bagi tahu awak-awak Madam tak tahu silibus awak sekarang ni ada tak benda ni, tapi Madam ajar pelajar Madam. Yang ni kot yang awak tanya yang ni kot. Betul? Okey. Dalam bidang statistik, okey, sekejap kita pilih warna hijau. Tidak ada maksud apa-apa walaupun daripada Kelantan Okey, dalam bidang statistik, apabila dia cerita tentang mean, bila dia cerita tentang mean sebenarnya ada rumus iaitu bilangan sampel darab dengan probability. Rumus dia. Manakala untuk variant sama dengan N, kita darab dengan probability berjaya, kita darab dengan probability gagal. Itu rumus. Tetapi kita tengok dalam rumus variant adanya mean. Sebab mean tadi N darab P. Dan di sini juga ada N darab P. Rumus tu ada di dalam. Jadi soalan dah bagi nilai variant kita ialah 126. Nilai variant ni soalan bagi 126. Kemudian N dengan P soalan bagi bersamaan dengan 315. Q ni pemala yang kita nak cari. Apabila kita nak cari Q, katakan awak confused cara nak kira supaya algebra tak salah, Madam perkenalkan satu lagi kaedah. Katakan kita takut kita salah buat tolak. Macam ni buatnya. 126 alpha soft 315. Awak Q tak ada dalam kalkulator, kita pinjam huruf X. Kemudian awak tekan button shift, awak tekan button soft. Awak tekan sekali lagi shift, awak tekan soft. Tekan sama dengan. Dia akan bagi jawapan. Q tu adalah 0.4. Okey, apabila nilai Q awak 0.4, kita tahu P adalah pelengkap kepada Q. Kalau Q tu suami, P tu isteri, pelengkap. Jadi 0.4 nak suruh lengkap adalah 0.6. Okey tak? Oh, nampak. Terima kasih Madam. Sebab dia macam menggunakan silibus tingkatan 4, persamaan serentak, kaedah gantian. Dia menggantikan nilai biru ni dalam ni selesai untuk Q, tapi soalan nak P pusing balik. Macam tu. Okey, tak apa. You boleh tanya sebab kita tak belajar face to face. Kalau face to face you nampak gaya saya melompat-lompat ganti-ganti tu. Sekarang ni benda tu you tak nampak. Student saya je nampak. Saya mengajar depan dia orang.
saya tengok dia bukan banyak menyalin, dia banyak gelak daripada menyalin. Sebab saya memang mengajar terkinja-kinja sikit. Nak suruh faham je pasal. Okey, 7A beres. Kalau beres, Madam Mama Z nak masuk soalan 7B. Boleh? Okey, 7B. So, kita tengok ruang nak kira dulu. Kalau tak muat, saya print screen sekejap Minggu depan saya cuti lah. Cuti pun saya nak bereskan banyak kerja office saya tak buat. Tak sempat buat. Kita cuti seminggu saja. Pelajar sekolah cuti 3 minggu. Pensyarah matrik cuti seminggu saja. Tapi alhamdulillah berbanding sebelum ni cuti sehari saja. Ya. Belum. Okey, so kita sambung 7B. Okey, kat sini dia kata jisim ahli-ahli pengakap mengikut taburan normal. Dia dah bagi tahu. Itu bestnya jadi pelajar SPM. Dia bagi tahu. Okey, min dia 48. Kemudian SP, sesihan piawai dia 5.8. Di peringkat tinggi, kita akan tulis dia sebagai X bertabur secara normal, nilai min 48, nilai sisihan piawai 5.8 tapi kena letak kuasa 2. Itu cara penulisan yang betul. Okey, tetapi di peringkat SPM mungkin dia hanya nak tahu value saja. Okey, so Madam tunjuk supaya mudah Madam nak ambil nilai tu nanti. Soalan yang pertama. Kebarangkalian bahawa seorang ahli dipilih secara rawak dari kumpulan itu mempunyai jisim kurang dari 45. Jadi pelajar pun translate dia jadi kebarangkalian X kurang dari 45. Pelajar kena tukar ayat bahasa Melayu tu tukar jadi ayat mat. Itu adalah perkara yang mudah bagi pensyarah tetapi perkara ini adalah sangat sukar difahami oleh pelajar. Pensyarah dia, cikgu dia beria terang. Dia sebenarnya tak nampak pun rupanya. Okey, kemudian sekejap lagi Madam akan terang. Okey, kemudian kat sini huruf X dalam tajuk normal, kita tak suka huruf X, kita suka huruf Z. Jadi kita akan buat faktor pertukaran. Probability Z kurang dari 45 ni kita ambil nilai yang dekat dengan dia. 45 tolak dengan nombor yang dekat dengan dia ialah 48 ni lah. Kalau kita tolak 5.8 jauh benar. Tolak dengan 48 dan kita bahagikan dengan SP. Standard SP. Sisihan piawai. Kita buat macam tu. Dan kita kena tahu bahawa skala X memang besar. Nombor 48, nombor 3000. Sisihan piawai ni nombornya sekitar nombor negatif. Nombor yang kecil saja. So contoh jap saya keluarkan dulu daripada sini. Okey, pecahan 45 tolak 48 tak payah sama dengan. Terus turun bawah 5.8 sama dengan. So jawapannya negatif biarlah dia. So kita akan salin negatif 0.517. Probability Z kurang dari negatif. Berapa tadi? 0.517. Yang ini Madam nak minta pandangan lah. Berapa desimal cikgu sekolah ambil? 4. 4. So saya ambil satu lagi. 5172. 5172. Ikut cikgu kita. Okey, so sekarang ni bila pelajar tengok begini, kalau Mama Z tanya pelajar Mama Z, dia sebenarnya dia tak tahu apa lagi. Masa kat sini dia tak tahu apa, dia cuma ikut rumus saja. Jadi Mama Z pun suruh dia lukis kulit siput. Okey, suruh dia lukis kulit siput.
nak tahu dekat mana lokasi dia. Okey, di tengah-tengah ni macam kita buat latihan nombor 25 tadi. Kat tengah ni memang kosong. Min kita memang kosong. Jadi takkanlah kita dengan tak malunya nak buat negatif 0.5172 dekat sini. Tidak logik. Tidak logik. Jadi pelajar yang ambil MAT ni kena tahu logik. Okey, so sekarang ni Mama Z nak tukarlah. Nak padang sat Okey, jadi secara logiknya nilai negatif 0.5172 berada pada sebelum kosong. Apabila dia kata kurang dari, bermaksud kawasan berlorek Mama Z berada di sini, di sebelah kiri. Okey. Boleh faham ke cara nak lukis tu? Okey, boleh? Okey, kemudian ada satu masalah pada buku statistik kita, iaitu dia tak reti nak baca belah kiri. Dia tak reti. Jadi Mama Z pun lipat ketagrah ni. Lipat ni muka laptop ni. Bila lipat, Mama Z pantulkan ke sini. Terpantul dekat warna biru. Maka dekat warna biru ni dia akan menjadi 0.5172. Di mana keluasan hijau di sana bersamaan dengan keluasan hijau di sini. Sama luas. Boleh, dia simetri. Lepas tu baru Mama Z boleh baca table. Saat Mama Z ambil table, mana table? Ambil table jap. Okey, Mama Z nak cari di manakah lokasi 0.517. Okey, cara tengok nak baca 0.5. Kat sini nanti kita akan nampak kenapa Mama Z ambil 3 decimal tadi. 0.5 lepas tu 1. So dia dah mula berganjak ke sini. Lepas tu satu lagi dia ada nombor 0.51 dan Mama Z tinggal lagi mana nombor 7. Sini satu lagi nombor 7. Okey, nombor 7. 0. Saya dah bercek. 0.51 7. So awak akan dapat jawapannya 0. Berapa dapat? 30. Bacaan di tengah tu 0.3050. Betul yang ini? Lepas tu 7 ni kita nak buat apa dengan 24 ni? Nak tambah ke nak tolak? Kita tolak. Jadi kita tolak nombor tu dekat belakang ni. 24. Kalau kita tak yakin, kita tekan kalkulator lah. 0.3050 tolak 0.0024. Okay. Itu yang dekat skema jawapan Mama Z. Mama buat jawapannya 0.3026. Dari situlah. Boleh ke? Terkelantan dah. Okay. So daripada situ dapatlah jawapan kita ialah 0.3026. Cuma dalam kalkulator saya tak sure lah boleh cari tak nilai ni secara direct. Okay. Saya buka kepada soalan. Boleh? Tinggi sedikit tapi seronok belajar. Tinggi sedikit tapi seronok. Okey, Mama Z teruskan pada kawasan yang ini, yang kosong di sini. Okey, saya nak buat yang ini pula. Dia kata dia suruh cari nilai M jika 25% daripada ahli pengakar itu mempunyai jisim
lebih daripada M. Probability jisim lebih dari M. Kalau kita kira, jawapan kita ialah 25% ataupun 0.25. Itu jalan kerja yang pertama. Sebelum kita baca buku stat, sebelum baca buku stat, kita kena buat lakaran sedikit. Lakaran sedikit untuk kita tahu sama ada nak letak positif ke tidak. Nak letak positif ke negatif. Okey, katakanlah di sini nilai M. Okey, di situ nilai M. Logik atau tidak, keluasan yang kecil ini adalah 0.25. Logik ataupun tidak. Tak. Atau pelajar lukis satu lagi. Dia lukis M ni di sebelah sebelum nombor kosong. Okey, logik tak keluasan berlorek yang kedua ni adalah 0.25. Yang mana logik? A atau B? Siap, dia ada lagging sedikit dekat handphone. Okay. Jawapannya adalah A. Jawapannya adalah A. Sebab Mama Z dah terang tadi, kalau kita ada kulit siput, di tengah ni kosong, keluasan belah kuning ni adalah 0.5. Keluasan belah biru ni adalah 0.5. Jadi kita mencari sekarang keluasan separuh daripada 0.5. Jadi dia mesti berada di sini. Kalau awak tak percaya, kawasan sebelah ni dah 0.5, separuh tu 0.5. Jadi memang tak logik lah dengan 0.25 ni. Sebab dia memang dah besar sangat dah. Dah melebihi separuh dah. Separuh tu pun dah 0.5. Jadi tidak logik kita menyatakan kawasan berlorek B itu adalah 0.25. Okey, boleh terima tak hujah Mama Z tu? Okey. So oleh kerana dia berada di kawasan positif, bacaan kita nanti adalah positif lah. Jadi pelajar akan buat pertukaran. Di sini huruf X, di sini kita tak suka. Kita tukar dia menjadi M, tolak dengan min. Min kita tadi berapa ya? Mana soalan dia? Min kita tadi 48. Jadi tolak dengan 48 per dengan sisi hampir awal dia tadi 5.8 sama dengan positif kerana tanda ni. Positif dan Mama Z kena baca buku statistik kita. Mama Z kena baca 0.25 berada di mana. Okey? Saya tunjuk dulu buku stat 0.2. Contohnya mata pelajar melihat kat sini. Oh, ini baru 0.1. Kita cari 0.2. Ini. Yang warna purple ni. Ni paling dekat. 0.2005 dan kita nak reject nombor 5 di belakang. Bila nak reject, ni dia, ada nombor 5. Okey, ada nombor 5. Jadi bacaan kita ialah 0.8 ke atas dan di situ. Jadi nombor yang Mama Z ada adalah yang pertama 0.5000. Bukan 0.5. Okey, bukan 0.5, sorry. 0.8. Lepas tu ada nombor 4 kat sini. 0.04. Kemudian ada nombor 2 di sini.
Okey. 0.002. Bila pelajar tambah semua sekali, sekejap 0.2. Oh lah. Saya tersalah baca pula. Saya baca 0.2. Jawapannya sebenarnya 0.25. Saya salah semula. Salah baca. Kita nak mencari 0.25. Okey, cari semula. 0.2. Contohnya pelajar tengok yang ini baru 22. Okey. So, katakan Mama Z ambil yang warna purple. Sorry Yang warna purple 0.2514. Yang lain jauh kan? 2514. Kemudian kita tengok dari depan dan ke atas. Jadi saya dah ada nombor yang pertama 0.6. Tak muat. 0.6. Lepas tu 0.07 yang atas ni. Okey, berapa lebih? Kita lebih 14. Okey, kita lebih 14. So, kita dalam proses nak menolak dia kita nak tolak sebanyak 14 tetapi malangnya kita cuma ada 13. Itu yang terbaik. So, nilai di atas ni 4. 0.004. Jadi, bila awak tambah, jawapan awak ialah 4,7,6,0. So, awak dapat 0.674. Okey. Boleh terima ke cara mengira tu, cara membaca? Ada masalah tak? Okey. So, sekarang ni dapat 0.674. So, tulis terus kat sini. M sama dengan, M sama dengan, yang mana ada kalkulator macam Mama Z ni. Terus buat. X tolak dengan 48 bahagi dengan 5.8. Shift, solve kat situ. Dan Mama Z masukkan 674. Shift, solve sekali. Shift, solve sama dengan. So, awak akan dapat jawapannya 51.91. Tanpa awak buat proses bergerak 0.674 darab 5.8 tambah 48. Tak perlu. Okay, sebab lagi banyak you buat step, lagi banyak you akan buat kesalahan algebra. Okay, siapa yang lemah algebra, dia bahaya. Jadi, kena ambil tahu cara tekan kalkulator. Jadi, nilai M Mama Z ialah 51.91. Alright, Mama Z buka kepada soalan sebelum Mama Z tunjuk cara menggunakan kalkulator. Silakan. Okay, kalau tak ada Mama Z ajar kalkulator Okay, ready. Cara nak menggunakan kalkulator. Ramai lagi ke yang tak ada kalkulator macam ni? Kita baru post ke Ipoh. Kok boleh ada lagi rezeki, nanti kita cuba buat collection kalau ada lagi Okay, so katakan soalan awak tekan menu, awak dah boleh main-main dah dengan kalkulator. Awak tekan nombor 7. Katakan sebelum ni awak gerakkan cursor macam tu, lama nak tunggu sampai 7 kan? Jadi caranya ialah awak tekan menu, kan? Menu terus tekan nombor 7, dia terus pergi. Oleh kerana soalan dah memang bagi area dekat awak iaitu 25%. Jadi awak boleh ambil nombor 3. Awak ambil nombor 3 tu. Area dia adalah 0.25. Nilai awak tekan sama dengan di cursor di bawah. Nilai sisihan piawai tadi ialah 5.8. Tekan sama dengan nilai min awak tadi 48. Awak tekan je sama dengan. Betul, dia bagi 44. Saya salah tekan ke? Sekali lagi. Area
Ataupun nak buat area 25, Sat Sat saya try tekan. Salah. 0.25, 5.8, 48. Betul dah. Saya apa yang salah ni? Sekejap, saya fikir. Sebab saya jarang guna kalkulator. 0.25. Apa tu? Betul kan? Memang salah. Ini ada sini. Sekejap Kenapa dia salah? Sebab saya masuk 25 tadi salah juga kan. 25 sama dengan dia kata salah. Argument error. Go to belah kanan. Ada yang biasa guna kalkulator tak? Antara kita-kita. Sebab rasanya hari ni Syukran tak masuk. Kalau tak dia akan tegur terus saya yang salah ni. Okay. Kalau dari segi Mama Z memang laju mengira lah. Yang ni laju mengira. Cuma sekarang ni kenapa salah tu kita kena kaji juga. Kenapa saya kira kalkulator tadi salah. Okay, saya cuba clearkan sekejap. Saya reset. Saya masuk balik. Nombor 7. So kalau ikutkan inverse normal. Normal PD, normal PC. PD apa maksud dah? Normal PD, normal DC. Sekejap saya try error. Saya macam tulis something tapi saya lupa dah. Kita try tekan kalau yang ni PD 40. Contoh saya tekan 45 saat saya tekan 45. Lepas tu nilai dia ni 5.8. Kalau tak tekan tak tahu, tak cuba tak tahu. And then 48. Saya tekan sama dengan 0. Lain juga. Okey, tak apa. Kalau saya dapat nanti saya videokan cara tekan. Saya lupa sangat-sangat cara tekan. Ada dulu Syukran ajar, saya lupa. Ataupun siapa yang nak tekan secara individu, awak boleh pergi sebab benda tu ada di sini. Okay, ada di sini. Awak pergi dekat ni. Binomial and normal, awak pergi nombor 1 ni. Nombor 1 ni nama orangnya ialah Cikgu Chong. Okey, bukan Cikgu Chong punya. Pandai bersosial, bijak dan cukup. Kita guna yang nombor 2. Cikgu Halim ke? Cikgu apa nama ni? Assalamualaikum. Cikgu Hasan. Cikgu Hasan. Terangkan tajuk binomial menggunakan kalkulator. Ya, ia akan membantu kita dengan banyak sekali dalam tajuk binomial dan juga normal. Normal kemudian binomial dahulu. Terus tembus dan masuk tajuk ini. Ya, formula dalam SPM disediakan. Okay, nanti tengok video tu Cikgu Hasan dengan Cikgu Chong tadi. Cikgu menanggap X ialah tajuk yang mungkin baik ataupun buruk. Dia lawak sikit lah. Sekejap saya pergi kepada yang ni. Dia aja satu-satu ni. Dia ajar nak cepat. Ni yang saya kata tadi berganda-ganda tu. Tetapi kalau diulang 2 kali, lebih. Maka dia jadi lawan. Lebih. Dia lawan. So simbol dia ni, astagfirullah. Tidak melebihi. Nanti awak tengok. Saya letak kat situ. Kat sini ada tiada. Masih lagi 10. Dia simpan lagi maklumat yang lama tadi. Tapi P kita 0.8. Ya ke? Boleh nanti awak tengok Ya, sebab 0.8 tu je lah. Yang cara nak tekan kalkulator yang Mama Z ajar tadi, Mama Z akan tengok sekali lagi
dan cuba tekan. Tapi kalau nak yang mana nak kira guna kalkulator, silakan di situ. Okey. So, sebelum kita tamat, Mama Z nak tanya sama ada besok awak nak buat tajuk baru ataupun masih nak membincangkan tajuk ini?